Tiada dalil wajib sokong PAS dalam Quran. Barisan Nasional retak, MCA, MIC dan UMNO mula bergaduh. Melampaui batas, Anwar digesa mohon maaf pada pelajar. Azmin ungkit jasanya dengan MP Selangor. Bekas Setiausaha Dewan Ulama PAS Khairuddin Ahmad Razali berkata, tindakan mewajibkan orang Islam menyokong parti berlabel Islam seperti PAS adalah haram. Katanya sebarang fatwa yang mewajibkan orang Islam berpolitik, menerusi PAS dan mengundi hanya parti itu dalam politik adalah fatwa songsang. Jelasnya, ijtihad politik kepartian sifatnya luas dan tidak terhenti pada satu organisasi sahaja. Adakah wajib bersama dan menyokong satu parti berlabel Islam seperti PAS lalu menjadi haram bersama dengan parti lain? Jawapannya tidak. Tidak boleh mewajibkan sesuatu dalam Islam melainkan dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Kerana wajib bererti tidak dapat, tidak mesti bersama dan menyokong dan haram serta berdosa bersama yang lain. Tiada dalil Al-Quran maupun Al-Sunnah yang mewajib orang Islam bersama PAS dan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu adalah perbuatan haram. Katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Dalam pada itu, Khairuddin turut mengingatkan pemimpin politik bahawa adalah haram menggelar musuh politik yang beragama Islam sebagai musuh Allah. Justru Setiausaha Eksekutif Majlis Ulama UMNO itu mengingatkan mereka supaya berhati-hati daripada mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa. Apakah hukum menggelar orang Islam lain yang berpolitik berbeza dengan platform PAS sebagai musuh Allah? Jawapannya ialah haram. Haram menggelar Muslim yang lain sebagai musuh Allah kerana Nabi SAW bersabda yang bermaksud, dan sesiapa yang memanggil seseorang lelaki dengan gelaran kafir atau dia berkata, wahai musuh Allah, sedangkan dia tidak begitu, melainkan kembali kepadanya. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Maka saya menyeru ahli-ahli politik yang mendakwa memperjuangkan Islam agar jangan tergelincir lidah menyeru rakan Muslim yang berbeza platform politik sebagai musuh Allah kerana ia perbuatan yang haram dengan sepakat ulama Islam berdasarkan hadis sahih. Hadis di atas dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadh Solihin pada bab haram menyebut kepada orang Islam, wahai kafir, katanya. Sebelum ini, Khairuddin meminta Ketua Pemuda PAS, Ahmad Fandi Syari, supaya bertaubat kerana melabelkan UMNO sebagai kain buruk untuk lap kaki bagi DAP. Menurutnya, perbuatan menghina bukan merupakan akhlak seorang mukmin, apatah lagi akhlak seorang yang mengaku pejuang Islam. Seorang pemimpin pemuda MCA menggesa parti itu supaya tidak terlibat dalam pilihan raya negeri yang akan datang untuk memberi pengajaran kepada calon Barisan Nasional yang angkuh selepas berkawan dengan DAP. Gesaan itu hadir di tengah-tengah ketegangan dalam Barisan Nasional selepas Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Lokman Nur Adam, menggelar MCA dan MIC biawak hidup. Setiausaha Agung Pemuda MCA Daniel Wah berkata, parti itu telah setia kepada Barisan Nasional ketika waktu sukar. Kini dia sudah ada kawan baru DAP, maka itu dia mendabik dada dan tidak perlukan MCA serta MIC yang digelar biawak hidup, katanya dalam satu kenyataan. Justru Wah berkata, MCA tidak sepatutnya meletakkan calon pada pilihan raya negeri akan datang atau membantu calon yang menjadi sombong selepas berkawan dengan DAP. Tidak jelas sama ada MCA dan MIC telah diperuntukkan mana-mana kerusi dalam rundingan kerusi Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Lokman sebelum ini berlabel MCA dan MIC sebagai biawak hidup sambil mengulas bagaimana dua sekutu UMNO itu tidak menyumbang kepada prestasi Barisan Nasional pada pilihan raya. Dia juga mempertikaikan kesetiaan MCA dan MIC. Lokman menuduh Presiden MCA, Wee Ka Siong, dan Timbalan Presiden MIC, M. Saravanan, khianat kerana pada mulanya menandatangani akuan berkanun menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri sejurus selepas pilihan raya umum ke-15. Justru Lokman berkata, sekiranya kedua-dua parti itu mahu bertanding pada pilihan raya negeri akan datang, mereka perlu membuktikan bahawa mereka boleh mendapatkan sokongan bukan Melayu terlebih dahulu. Susulan itu, naib Presiden MCA, Tilian Kerr, menggelar Lokman sebagai jurucakap DAP. Lokman kemudian membalas bahawa dia hanya mempertahankan kerajaan perpaduan. Lokman dan lain-lain dalam kepimpinan UMNO dilihat berusaha untuk meyakinkan akar umbi mereka untuk menerima kerjasama dengan DAP walaupun dua parti itu merupakan seteru politik sebelum ini. Kalau saya muda, saya nak minta nombor telefon dah. Datuk Seri tak dapat bagi kat saya. Okey, bergurau je. Azizah selalu tonton ni. Perdana Menteri Anwar Ibrahim digesa memohon maaf berhubung kenyataan yang dikeluarkan kepada seorang pelajar perempuan berusia 18 tahun yang dianggap tidak wajar, diskriminasi dan seksis. Timbalan Pengerusi Biro Undang-Undang dan Perlembagaan Bersatu, Sasha Lina Abdul Latif, turut menggesa pemimpin wanita dalam Pakatan Harapan dan Kerajaan Madani untuk bersuara mengenai isu berkenaan.
Ia susulan kenyataan Anwar ketika menghadiri sesi town hall di Nilai Negeri Sembilan apabila dia menjawab soalan seorang pelajar tingkatan 6 yang memperkenalkan dirinya sebagai Adriana. Anwar ketika menjawab soalan itu memuji pertanyaan tersebut dan secara berseluruh mengatakan akan meminta nombor telefon daripada pelajar berkenaan sekiranya dia masih muda. Ia adalah paparan bahasa diskriminasi, melampau dan seksis oleh Perdana Menteri berusia 75 tahun kepada Adriana yang berusia 18 tahun. Dalam keadaan apapun, bahasa seperti ini tidak boleh diterima. Dalam forum televisyen awam, ia berkali-kali ganda mengejutkan. Apakah contoh yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri untuk belia negara? Apakah tidak mengapa mengabaikan kecerdasan dan keupayaan wanita dan sebaliknya menganggap mereka sebagai objek godaan? Soal Sasha dalam satu kenyataan. Sasha berkata Anwar pasti tidak akan menjawab dengan cara sebegitu jika individu yang bertanyakan soalan itu adalah seorang lelaki. Tambahnya sebagai seorang ahli politik yang telah memperjuangkan gerakan reformasi sejak 25 tahun lalu, Anwar sepatutnya tahu bahawa dia tidak sepatutnya berseluruh seperti itu. Ini seorang yang gemar menekankan wacana bertamadun di setiap forum dan mimbar, tetapi wacana bertamadun nampaknya tidak dilakukan dalam kesempatan ini, katanya. Tambahnya, Perdana Menteri sebaliknya komited untuk memupuk sikap hormat menghormati, bebas daripada diskriminasi, prejudis atau seksisme. Kami menggesa Perdana Menteri untuk menerima bahawa beliau telah membuat komen secara terang-terangan seksis dalam forum awam dan memohon maaf kepada pelajar yang terlibat dan kepada semua yang mengambil bahagian dalam acara itu serta kepada negara, kata Sasha. Pada acara yang diadakan di Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, pelajar berusia 18 tahun itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Adriana bertanyakan dua soalan. Bagaimana generasi muda boleh membantu Malaysia menjadi negara kelas pertama dan mengenai rancangan kerajaan untuk memulihkan semula nilai ringgit. Menerusi rakaman video pendek sesi berkenaan yang disiarkan Astro Awani, Anwar memuji Adriana kerana kepetahannya bercakap serta mengemukakan soalan dengan kemas. Kalau saya muda, saya dah minta nombor telefon dah, katanya secara berseluruh. Moderator dalam sesi itu turut menyampuk dan secara bergurau berkata, Datuk Seri tak dapat bagi kat saya. Anwar kemudian mengatakan isterinya Wan Azizah Wan Ismail ada menonton siaran langsung tersebut. Pengerusi Perikatan Nasional Selangor, Muhammad Azmin Ali mendakwa pada asalnya PKR tidak menghantar nama Amiruddin Syahri sebagai calon Pakatan Harapan menjadi Menteri Besar yang baru selepas PRU ke-14 lalu. Bagaimanapun dakwa Azmin, dia bertanggungjawab mengemukakan nama adun Sungai Tua itu kepada pihak istana bagi dipilih mengetuai kerajaan negeri. Betullah dia anak didik aku. Nama dia, parti PKR tak serah kepada istana. Amir ingat yang angkat nama engkau tu aku. Kerana hari ini kamu bersekongkol dengan ... maka kita tidak ada pilihan. Kita Perikatan Nasional tak ada pilihan. Tolak Pakatan Harapan UMNO DAP di Selangor, katanya ketika berucap semasa konvensyen Pilihan Raya Perikatan Nasional Selangor di Shah Alam. Hadir sama timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Ahmad Faizal Azumu, Naib Presiden PAS Idris Ahmad dan Ketua Wanita Perikatan Nasional Rina Harun. Azmin merupakan Menteri Besar kedua Pakatan Harapan selepas gabungan itu merampas Selangor pada 2008. Sebelum Azmin, Pakatan Harapan dulu melalui Pakatan Rakyat menetapkan Allahyarham Abdul Khalid Ibrahim mengetuai jentera kerajaan negeri. Ekoran kemenangan Pakatan Harapan menguasai Dewan Rakyat selepas PRU ke-14 pada 2018. Azmin dibawa ke peringkat pusat menjadi menteri menyebabkan jawatan Menteri Besar Selangor kosong. Beberapa nama disebut-sebut menjadi pengganti Azmin yang ketika itu menjadi timbalan Presiden PKR termasuk Adun Ijo Idris Ahmad. Istana Selangor kemudian memutuskan untuk melantik Amiruddin yang dilihat anak didik Azmin menjadi Menteri Besar ke-17 negeri itu mulai 19 Jun 2018. Azmin bagaimanapun meninggalkan PKR bersama 10 lagi ahli parlimen parti itu dalam langkah syaratan sekaligus membawa kepada kejatuhan Pakatan Harapan dan digantikan dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Dalam PRU ke-15 pada November tahun lalu, Azmin bertanding mempertahankan kerusi Parlimen Gombak, namun dia gagal apabila tunduk kepada anak didiknya sendiri itu. Amiruddin mengetepikan Azmin dengan kelebihan 12,729 undi. Kata Azmin, Amiruddin wajar menyedari bahawa dia berada kedudukan Menteri Besar sekarang adalah hasil usaha yang dilakukannya. Sementara itu, Azmin turut mengambil ruang ucapan berkenaan untuk menyendir Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta beberapa menteri lain. Kata Azmin, negara ketika ini memerlukan seorang pemimpin yang mampu memaju kemajuan negara, bukannya tokoh yang seperti selebriti serta gemar menyanyi lagu Azizah. Suatu sindiran yang jelas ditujukan kepada bekas presidennya sendiri, Anwar. Semasa negara berhadapan krisis, kita perlu kepimpinan, bukan selebriti. Ini bukan masanya untuk menyanyi lagu Oh Azizah. Ini masanya untuk nyanyi lagu rakyat. Rakyat susah, katanya. Dia juga menyindir Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fazil, kerana menunggang basikal dalam penjabat. Kita nak pemimpin pacu ekonomi negara. Nak pacu ekonomi, kena naik kuda, bukan naik lembu, katanya.
Ketika Azmin berucap, turut ditayang video membabitkan Anwar sedang menyanyi, Fahmi mengayuh basikal serta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu menunggang lembu.